Selama beberapa dekad, kepimpinan komunis Cuba telah bertahan daripada tekanan Amerika melalui sekatan, pengasingan, dan sokongan daripada sekutu seperti Rusia dan China. Tetapi kini, pentadbiran Trump membawa perkara ini ke tahap yang lebih tinggi. Sebuah mahkamah AS telah mendakwa bekas pemimpin Kuba, Raul Castro, atas tuduhan membunuh berhubung insiden menembak jatuh dua pesawat awang yang diterbangkan oleh kumpulan pembangkang Kuba Amerika pada tahun 1996. Insiden itu telah merenggut nyawa 4 orang dan masih menjadi isu yang sangat emosional bagi komuniti Kuba dalam buangan di Florida. Tindakan ini sudah pun mencetuskan reaksi global yang tajam dengan Moskow dan Beijing menuduh Washington menggunakan taktik ugutan dan malah seakan-akan menuju ke arah taktik pertukaran rejim. Dan ini berlaku ketika Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan baharu ke atas negara itu yang pada dasarnya telah mengenakan blokade terhadap penghantaran minyak ke Kuba yang memburukkan lagi krisis bahan api di sana serta menyebabkan gangguan bekalan elektrik yang berpanjangan dan kekurangan makanan. Bersama kita sekarang ialah John Kavalak. Beliau ialah Presiden Majlis Perdagangan dan Ekonomi AS Serikat Cuba yang berpusat di New York. Pertama sekali, sejauh mana pentingnya dakwaan terhadap Raul Castro ini menurut Anda? Adakah ini lebih bersifat simbolik atau adakah ia sebenarnya boleh membuka jalan kepada tindakan Amerika Serikat yang lebih agresif terhadap Cuba? Dan bagaimana rupa tindakan itu menurut Anda? Ia sebenarnya gabungan kedua-dua perkara yang anda sebutkan. Ia lebih bersifat retorik, ia bersifat simbolik. Raul Castro tidak akan pernah meringkuk dalam sel penjara Amerika Serikat. Dia tidak akan pernah diarak di hadapan media sebagai pesalah. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dia akan berumur 95 tahun pada bulan Jun. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya, tahun-tahun terakhirnya di Cuba. Dia akan meninggal di Cuba. Dia akan dikebumikan di Cuba. Tetapi secara simbolik, Presiden Trump boleh mengatakan bahwa ini berlaku pada tahun 1996 di bawah Bill Clinton, seorang Demokrat. Ia kemudian berterusan tanpa apa-apa semasa George Bush, seorang Republikan, kemudian Obama, seorang Demokrat, kemudian Biden, seorang Demokrat, dan kini Trump. Jadi Presiden Trump sangat fokus sepanjang penggal pertamanya dan penggal keduanya sentiasa sama ada melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pendahulunya atau membatalkan apa yang mereka lakukan. Atau dalam kes beliau, mereka lemah, mereka bodoh, mereka dungu dan beliau akan melakukan sesuatu. Jadi unsur pertunjukan, simbolisme, terutamanya bagi orang di Florida Selatan adalah sangat penting. Untuk bahagian kedua anda, iaitu adakah ini berpotensi membawa kepada lebih banyak sama ada sekatan atau tindakan oleh pentadbiran? Jawapannya adalah ya. Adakah saya percaya Amerika Syarikat akan cuba secara ketenteraan untuk menangkap Raul Castro seperti yang mereka lakukan pada Januari terhadap Nicolas Maduro? Tidak. Tetapi ia adalah simbolisme, ia adalah persepsi. Ya lucu, apa yang membuatkan awak begitu pasti tentang itu? Jelas sekali, tiada sebarang jangkaan bahawa Maduro akan ditangkap oleh pasukan Amerika. Apa yang membezakan Raul Castro pada ketika ini? Salah satu sebabnya ialah Nicolas Maduro merupakan presiden yang sedang memerintah Venezuela. Dan sekali lagi, pada masa itu, Presiden Trump memberi tumpuan kepada persepsi. Nicolas Maduro adalah Venezuela. Venezuela adalah Nicolas Maduro. Dia bertubuh besar, gerak-gerinya sangat berlebihan. Dia memakai pakaian yang menarik. Dan dia seolah-olah watak dalam buku komik. Tetapi dia adalah orang yang memimpin Venezuela. Jadi presiden menghabiskan berbulan-bulan mengerahkan armada di luar pantai Venezuela, masuk menangkapnya, dan sekarang dia berada di pusat tahanan di New York. Raul Castro bukan ketua negara semasa. Beliau telah bersara pada tahun 2016. Beliau adalah bekas Menteri Pertahanan, tetapi beliau sudah bersara. Sekarang naratifnya ialah, ia tidak penting sama ada beliau sudah bersara atau tidak. Beliau masih berkuasa. Beliau masih mengawal negara. Keluarganya mengawal negara. Tetapi realitinya, untuk pergi menangkap seorang lelaki berumur 95 tahun yang bukan ketua negara atau ketua kerajaan kerana sesuatu yang berlaku 30 tahun lalu, ia memerlukan banyak sumber. Dan persoalannya ialah, di Venezuela, Presiden Trump berkata, kita akan dapatkan minyak itu. Betul. Di Cuba, ia pada dasarnya adalah muflis dari segi politik. Anda akan dapatkan hutang itu. Jadi saya rasa itu diambil kira dalam pertimbangannya.
Johan, soalan terakhir yang saya ingin tanya kepada anda ialah sama ada anda fikir Trump risau atau tidak tentang krisis migran jika Cuba runtuh sepenuhnya akibat sekatan dan sekatan ekonomi Amerika yang kita lihat selama ini? Langsung tidak. Dan sebabnya ialah presiden ini melihat imigrasi sebagai satu senjata. Dan dia bersedia untuk menggunakan apa sahaja dalam seluruh aset ketenteraan AS termasuk tentera laut AS, pengawal pantai AS. Jadi jika kerajaan Cuba sama ada secara sengaja atau akibat dasar semasa kerajaan Cuba dan sekatan serta sekatan tambahan oleh Presiden Trump, jika mula berlaku satu lagi seperti penghijrahan Bot Mariel pada tahun 1992 atau krisis Serpa semasa zaman Bush, bahawa presiden ini akan menghantar tentera laut dan pengawal pantai ke Selat Florida dan mereka akan menghalau semuanya kembali. Jadi kerajaan Cuba tidak mempunyai itu sebagai satu alat dan bagi Presiden Trump, ia seolah-olah seperti kryptonite. Anda tahu, dia akan berkata, anda tahu, seperti cabaran, cubalah, lagi bagus. Anda tahu, teruskan dan cuba. Kerana saya akan ada semua rakaman langsung yang menunjukkan bahawa kami sedang mengarahkan orang berpatah balik. Ia tidak kira dari mana mereka datang. Jika mereka tidak berada di sini secara sah, mereka tidak akan dibenarkan masuk tidak kira apa yang berlaku. Jadi ia bukan satu alat yang boleh digunakan oleh kerajaan Cuba sebagai senjata.